Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan kita di atas nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati segala suruhan Dia, menjauhi segala larangannya, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan kita. Lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pandemik pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, satu kitab karangan wasiat Imam Ghazali rahmatullah alaih. Masih lagi dalam kita membincangkan bab mukaddimah taubat, pendahuluan taubat. Sebelum ni tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Imam Ghazali rahmatullah alaih menyatakan bahawasanya dosa itu sendiri terdiri daripada 3 bahagian. Pertama, dosa kerana meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, seperti meninggalkan solat, puasa, zakat. Ini amalan-amalan yang wajib. Maka jalan untuk keluar, yang ini bertaubat daripadanya, adalah dengan mengqadhakannya kembali. Qadhakan, bila dia tinggalkan solat yang wajib, maka dia perlu qadhakan balik solat yang wajib tersebut. Bila dia tinggalkan puasa yang wajib, puasa Ramadan, maka dia perlu qadhakan balik. Bila dia tinggalkan zakat-zakat yang wajib, maka dia perlu qadhakan balik mana-mana amalan-amalan wajib yang dia telah tinggalkan. Dan perlu diingati tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaukan hutang manusia ini pun wajib dibayar, maka hutang Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi wajib dibayar. Jangan kita terpedaya dengan pandangan-pandangan mereka yang mengatakan tidak wajib untuk kita mengqadhakan amalan-amalan wajib. Ada pandangan ulama, tapi pandangan itu sangat-sangat nadir, sangat sedikit, sangat kurang. Boleh dikatakan ittifaq ataupun sepakat ulama yang bahawasanya menggantikan balik ataupun mengqadhakan balik amalan-amalan yang telah ditinggalkan itu adalah wajib untuk ditunaikan. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaukan kita dahulu mungkin kita ni leka, mungkin kita ni lalai, banyak amalan-amalan yang ditinggalkan bertahun-tahun lamanya, tetap kita kena qadha balik semua amalan-amalan tersebut, walaupun kita rasa tak tentu lagi kita dapat mengqadhakan balik.
Tapi ulama pesan kita kena berusaha untuk mengqadakkan balik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima qada kita. Allah Taala ampun kita. Baik, itu satu. Dosa yang berkaitan dengan meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Kedua, dosa yang berkaitan dengan melakukan kemungkaran. Melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Contoh, meminum minuman yang keras, lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, makan perkara-perkara yang berkaitan dengan riba dan sebagainya. Maka jalan keluar daripadanya adalah dengan kita menyesal dan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar tersebut. Jalan keluar daripada melakukan sesuatu perkara yang mungkar ialah dengan kita menyesal dan kita meninggalkan perkara-perkara yang mungkar tersebut, dan kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang setimpal supaya Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa tersebut dengan sesuatu amalan kebaikan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhhibunas sayiat. Kan, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa, menghapuskan keburukan-keburukan. Moga-moga dengan kebaikan itu, pahala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, Allah Subhanahu wa taala hapuskan ataupun Allah taala tutupkan dosa-dosa, gantikan balik. Dan bahkan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan gandakan 10 kali ganda berbanding dosa yang kita lakukan. Hanya Allah taala tuliskan satu sahaja. Sebab tu kita jangan putus harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pun dosa yang terlaku, perkara-perkara yang kita lakukan, perkara-perkara mungkar yang kita lakukan, maka jalannya adalah menyesal, tinggalkan, dan kita lakukan kebaikan-kebaikan supaya dosa-dosa tersebut Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Oleh kerana itu, terhapuslah dosa minum arak dengan mensedekahkan minuman-minuman yang halal, lebih baik. Dosa juga tertebus kerana sering mendengarkan bacaan suci ayat-ayat Al-Quran atau mendengarkan berbagai ilmu di majlis-majlis zikir dan ilmu. Jika seseorang pernah duduk di masjid padahal dia sedang berjunub, tebuskanlah dengan beriktikaf sambil memperbanyakkan ibadat yang lain. Jika dia pernah memakan riba, tebuskanlah dengan memperbanyakkan sedekah yang berupa makanan-makanan yang halal. Bila kita terlakukan dosa, tuan-tuan, tebuskan dengan kebaikan-kebaikan. Cara dia kita tukar. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan, antara sahabat yang mana orang kata satu orang yang garang, gerebek. Dia tak boleh tengok benda yang mana tak kena dengan jiwa dia semua dia akan hentam. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ni walaupun satu orang sahabat yang agak lewat sikitlah. Kan, lewat sikit memeluk agama Islam 6 tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan. 6 tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul, baru Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu memeluk agama Islam, agak lewat berbanding sahabat-sahabat lain. Ramai lagi sahabat-sahabat yang mula-mula masuk Islam, adik beliau sendiri pun masuk agama Islam dahulu daripada beliau. Tetapi satu sifat beliau, walaupun dahulu beliau ni satu orang yang garang, apa-apa tindakan beliau ni segera, tindakan beliau sangat-sangat segera. Satu orang yang mana memang zaman jahiliah lagi, memang satu orang yang sangat-sangat tegas dengan pendirian beliau. Satu tabiat ni, tuan-tuan, bila dah jadi tabiat, dah jadi kepribadian, jadi peribadi, dia susah nak berubah. Kan, sifat tegas, garang, apa sahaja yang berlaku pada Sayyidina Umar ni, mana beliau ni satu orang yang mana dengan adik sendiri pun, adik ipar sendiri pun beliau hentam, pukul. Kan, nak dengar, nak tahu apa beliau buat, benda-benda tak kena dengan apa keluarga, apa yang tak kena dengan pandangan beliau, semua beliau akan kenakan tindakan yang begitu sekali. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selepas beliau memeluk agama Islam, beliau ubahkan keadaan beliau itu, ketegasan beliau, pendirian beliau itu
Beliau ubahkan, beliau tu tak tegas, garang, tetapi beliau mengubahkan keadaan itu kepada mentaati perintah Allah, kepada perintah Allah Taala. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan, dikenali sebagai Umar Al-Farruq. Al-Farruq, Sayyidina Umar yang membezakan di antara hak dan batil. Al-Farruq, yang memecahkan di antara hak dan batil. Bila adanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, orang Islam dapat kekuatan. Dahulu orang takut nak tawaf di Kaabah. Walaupun ketika tu dah ada dah sahabat yang kuat. Contoh dia macam Hazrat Hamzah bin Abi Talib. Yang beliau ni satu orang yang gedebel juga, orang yang mana panglima juga di kalangan orang Islam, tetapi dia tak segarang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Tak segarang. Oleh kerana beliau ni, tuan-tuan muslimin dirahmati Allah Taala, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu telah mengubah tabiat beliau tu tetap ada. Tetapi beliau ubahkan tabiat itu kepada apa? Kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat pada perintah Allah, beliau terus akan ambil tindakan. Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Ya Allah. Bahkan tuan-tuan, sepanjang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, sepanjang beliau jadi khalifah lebih kurang dalam 10 tahun selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tak ada mana-mana orang yang berani nak nak menjatuhkan kedudukan Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Tak mudah. Ada satu kisah dalam satu hadis Nabi sallallahu diceritakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu akan berlaku nanti perpecahan. Dan diceritakan kepada Sayyidina Umar, ada satu orang sahabat cerita kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, akan berlaku nanti di kalangan orang Islam ni akan berlakunya perpecahan. Di kalangan orang Islam akan berlakunya perpecahan, berlakunya perang saudara, berlakunya fitnah-fitnah yang besar di kalangan orang Islam akan berlaku. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tanya kepada sahabat, sama ada dia tanya terus kepada sahabat ni ataupun tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah ini berlaku bila? Dia belum berlaku lagi. Kerana apa? Ada pintu yang menghalang dia. Fitnah tu belum masuk lagi, belum berlaku lagi sekarang. Kerana apa? Ada pintu yang menghalang dia, pintu yang menutup dia. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tanya, pintu tersebut akan dibuka ataupun dirobohkan, dipecahkan? Maka dia jawab, pintu itu dirobohkan, tidak dibuka. Makna fitnah itu masuk dengan keadaan dia dipecahkan, dirobohkan. Maka tafsir daripada hadis ini, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan pintu yang menahan fitnah tersebut adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Itu sebab zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala tak ada perpecahan di kalangan orang Islam. Bermulanya perpecahan di antara orang Islam. Orang Islam ni mula bergaduh. Kita tengok hari ini, kalau kita lihat hari ini, orang Islam tak boleh nak berdamai di antara orang Islam. Ada je perkara yang tak kena. Ada je perkara yang mana menyebabkan, menjadikan peperangan di antara orang Islam sekalipun. Kan? Menjatuhkan di antara orang Islam. Benda ni bukan benda baru, tuan-tuan. Perkara ni dah berlaku zaman sahabat lagi. Bermula perkara ini berlaku ni, tuan-tuan, menjatuhkan di antara orang Islam ni, tuan-tuan, bermula daripada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala. Bermula daripada zaman Sayyidina Uthman, dan dia lebih lebih nampak jelas ni berlaku pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala tak ada siapa berani. Di antara orang Islam nak menjatuhkan di antara satu sama lain, tak ada. Sayyidina Umar radhiyallahu taala akan ambil tindakan dengan tegas. Kan, kalau ada mana-mana orang Islam, dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala ni, tuan-tuan, satu sifat beliaulah antara khalifah yang memulakan peranan mesyuarat. Kan, mesyuarat. Khalifah yang mana beliau akan memulakan peranan mesyuarat. Beliau akan mesyuarat dulu. Apa-apa tindakan beliau nak buat, beliau akan mesyuarat dulu. Beliau akan tanya mana-mana sahabat, kalau ada mana-mana sahabat mendengarkan sesuatu hadis mengenai masalah yang sedang beliau hadapi, beliau akan tanyakan mana-mana sahabat. Ni Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Beliau ni memang terkenal dengan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pintu itu akan dipecahkan. Itu simbolik kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu taala yang menahan berlakunya perpecahan besar di antara orang Islam. Tetapi akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala bukan meninggal dunia semata-mata kerana kesakitan ke apa, tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu taala telah disyahidkan, dibunuh. Ketika mana beliau nak berimami solat tak silap solat subuh ketika itu,
beliau telah ditikam, dan selepas beberapa hari beliau ditikam itu, beliau syahid, meninggal dunia. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak beritahu satu orang yang mana dahulunya satu orang yang lambat masuk Islam, agak lewat berbanding dengan orang lain, tetapi oleh kerana beliau ubahkan tabiat beliau, satu tabiat yang tak boleh diubah, tetapi beliau ubahkan aliran tabiat tersebut kepada kebaikan. Asalnya untuk sesuatu benda yang batil, kemudian diubahkan kepada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala naikkan kedudukan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, sehinggakan beliau ni menjadi orang yang kedua menjadi khalifah. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada nabi lagi selepas aku, maka yang selayaknya menjadi nabi adalah Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Nak beritahu apa tuan-tuan? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, keburukan-keburukan yang pernah beliau lakukan dahulu zaman jahiliah, beliau ubahkan jadikan kebaikan-kebaikan. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tabiat ni satu perkara yang susah nak diubah. Tabiat kan, orang kelakuan ni susah nak diubah. Bagaimana kita nak ubahkan kelakuan yang sebelum ni kita lakukan kelakuan itu perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang merosakkan agama, perkara yang membawa kepada kebatilan, kita ubahkan kelakuan itu bawa kepada perkara-perkara yang baik. Itu sebabnya kan, contoh yang dibawakan oleh pengarang ini, bila kita melakukan, kalau dulu duduk di masjid buat perkara yang sia-sia, ubahkan duduk di masjid, duduk dengan beriktikaf, niat iktikaf, melakukan amalan-amalan, tukarkan kepada kebaikan. Kalau dulu minum minuman yang memabukkan, kan, sekarang ubahkan kepada nak minum juga, suka minum, dia minum perkara-perkara yang baik, dan dia bersedekahkan banyak minuman kepada orang lain. Ubahkan keburukan-keburukan itu kepada kebaikan. Moga-moga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan itu akan mengampunkan, mengakibatkan kita dapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seterusnya, meskipun menghitungkan dosa ini tidak akan pernah tepat. Kita tak tahu tuan-tuan, dosa ni bukan hanya dosa yang kita perasan sahaja. Kadang-kadang ada perasaan dosa ni juga, termasuk juga dosa bila kita memandang buruk kepada orang lain, sangka buruk kepada orang lain, sangka buruk. Dah sangka buruk, bercakap pula keburukan. Kan, satu kisah kan, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kan, mereka ni lapar, mereka nak minta makanan, minta nak cari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tanya-tanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tak makanan. Dan mereka ketika itu ada khadim yang berkhidmat kepada mereka. Khadim ni boleh katakan hamba lah. Bila tengok khadim tersebut, bila terjumpa khadim tersebut, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kata, apalah khadim ni, tidur je. Dia kata macam tu je, tidur je, kerja dia tidur je. Maka dikejut dengan khadim tersebut dan diberitahu kepada khadim tersebut, kamu pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak makanan? Kan, ada tak makanan? Kan, maka khadim tu pun terus bangun dan berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tanya ada tak makanan untuk dimakan. Ada simpanan makanan tak untuk dimakan? Kadang-kadang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada simpan makanan-makanan, ada orang hantar makanan sedekah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada zakat dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Umar dan Abu Bakar dan Umar telah makan. Terkejut khadim tersebut, tadi hantar aku supaya nak tanya ada makanan, dah lapar. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab yang bahawasanya mereka berdua dah makan. Ni macam mana? Maka mereka khadim tersebut kembali kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, beritahu, kabarkan kepada mereka yang bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan yang mana mereka berdua ni dah makan. Terkejut Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kami tak makan lagi, lapar ni. Maka mereka berdua datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang mereka dah makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu dah makan daging saudara kamu mengumpat. Cakap sikit je tuan-tuan. Dua orang ni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kata, dia ni khadim ni kerja dia tidur je. Sikit je cakap. Memang keadaan tu khadim tu sedang tidur pun, mengumpat sikit, maka telah dosa dia sama dosa mengumpat. Dan dosa mengumpat ni tuan-tuan adalah seumpama makan daging saudaranya yang hidup, daging mentah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara ni kita nampak macam remeh.
nampak macam biasa kan. Kadang-kadang kita rasa kita sangka buruk sikit je, sangka buruk, ini pun mendatangkan dosa. Kita rasa bangga kita buat baik pun boleh datang dosa. Kita rasa macam-macam kebaikan-kebaikan yang telah lakukan, kita rasa ni orang nak bagi orang tengok kebaikan kita, nak bagi orang lain lihat kebaikan kita, nak bagi orang pendengarkan kebaikan kita. Ini semua pun tuan-tuan membawa kepada dosa. Moga Allah Taala ampunkan kita. Sebab tu tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu berapa banyak dosa yang kita lakukan, terlakukan. Kita tak sengaja laku. Kan? Tak sengaja. Ghairi ikhtiar, tak sengaja. Bukan kita saja nak ambil pergi cari. Kan, pergi cari tempat-tempat nak melakukan dosa yang kita pilih. Tak sengaja. Banyak dosa-dosa yang mana tanpa disengajakan kita lakukan. Oleh itu, dengan untuk mengubati akan dosa-dosa tersebut, mengkafarahkan, menghapuskan dosa-dosa tersebut adalah dengan kita melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan. Asal boleh buat kebaikan, kita lakukan kebaikan. Asalkan kita boleh mohon ampun pada Allah Taala, kita mohon pada ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita. Allah Taala tukarkan dosa tersebut kepada kebaikan. Ini seumpama mengubati penyakit panas dengan ubat yang dapat mendinginkannya. Ia bertujuan agar wujudnya keseimbangan sebagaimana yang diperlukan. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, oleh kerana itu apa sahaja keburukan kita tak tahu, apa dosa yang kita lakukan kita tidak tahu, tidak sedar, maka tutuplah dia dengan kebaikan-kebaikan. Moga-moga Allah Taala mengimbangi, kan, menghapuskan dosa-dosa tersebut. Demikian juga dengan hati. Jika hati ini menjadi hitam kerana dosa, tidak akan ada yang boleh menghapuskannya selain daripada cahaya yang terpancar daripada perbuatan yang taat. Selain itu, raja' berharap dan percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala juga penting. Begitulah kedudukan dosa seseorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Hati ni tuan-tuan, bila dah hitam, bila dia dah buruk dengan dosa-dosa, tak ada benda yang boleh membaiki hati ini melainkan dengan melakukan kebaikan, dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsungnya akan menyebabkan kita ni, hati kita bercahaya, kan? Cahaya akan datang. Cahaya akan datang apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan. Moga Allah Taala berikan kita keampunan. Dan perkara yang ketiga, dosa ini datang. Dosa daripada jenis yang ketiga, bahagian yang ketiga ialah dosa sesama manusia. Dosa sesama manusia. Perkara ini merupakan yang paling sukar dan berat kerana ia timbul daripada 5 perkara tersebut. Dosa sesama manusia. 1, yang berkaitan dengan harta. 2, berkaitan dengan masalah peribadi. 3, masalah perasaan. 4, masalah kehormatan. Dan 5, masalah agama. Dosa yang timbul daripada masalah harta seperti khianat, memalsukan barang, mengurangi timbangan, memeras ugut dan sebagainya. Untuk membersihkan dosa-dosa tersebut, kita wajib mengembalikan hak-hak tersebut kepada setiap pihak yang telah kita rugikan tadi. Khianat ni mana kita ambil barang ni tanpa izin. Kita ambil barang seseorang tanpa izin, yang berkaitan dengan orang ramai. Kita ambil tanpa izin, ambil tanpa kebenaran. Kita palsukan barang. Ada yang palsukan barang, dia kata ni barang dia, kan, tukar label dan sebagainya. Dia palsukan barang sebagai barang dia. Dia kurangkan timbangan orang berniaga, kan. Antara hari ini tuan-tuan, Allah Taala tarikkan rezeki berniaga ni tuan-tuan. Allah Taala tarikkan keberkatan dalam perniagaan tuan-tuan adalah kerana apa? Kerana apa? Timbangan itu diringankan. Zaman-zaman dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan satu pesan, bila kamu berniaga, kamu beratkan timbangan. Beratkan timbangan. Supaya apa? Supaya Allah Taala berikan keberkatan. Kan? Harga barang ni 1 kilo harga je sekian-sekian. Tapi harga RM10 misalnya, tapi dia lebihkan sikit, harga tetap RM10, kan, supaya apa? Dia dapat keberkatan, dapat sedekah. Tapi ada orang yang mana dia tipu dalam timbangan tersebut. Dia letakkan sesuatu benda pemberat, dia letakkan pemberat, dia buatkan benda tu macam 1 kilo, tapi rupa-rupanya sebenarnya ada pemberat, kan, ada pemberat lain, kan, dia tipu dalam timbangan. Maka tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkafarahkan dosa-dosa sebegini, kan, yang berkaitan dengan harta,
curi barang, ambil barang tanpa izin. Kena faham juga tuan-tuan, kan? Termasuk juga kita mencuri. Termasuk hukum mencuri ialah orang yang mana menggunakan barang sesuatu barang tanpa izin. Gunakan barang orang tanpa izin, gunakan sesuatu barang tanpa izin, ini hukumnya mencuri. Selagi mana dia tidak pulangkan, selagi itu dia akan dikatakan sebagai pencuri. Itu tuan-tuan, antara perkara yang selalu berlaku kita ni ahli masjid ni tuan-tuan. Orang masjid yang selalu berlaku, kita guna selipar orang, kan? Selipar, tak siapa punya selipar, kita guna, letak, pakai. Kita kata, tak, saya pakai dekat masjid je. Dia pakai dekat depan ni, dia letak kat belakang balik, kan? Yang si tuan dia cari mana selipar saya dah hilang dah, padahal ada kat belakang. Maknanya selagi mana tuan dia tak jumpa barang dia, selipar dia, tuan-tuan, orang yang mengguna tu dikira sebagai pencuri. Dikira sebagai pencuri. Kena pulangkan balik. Pulangkan balik tempat dia. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah SWT. Ini cara kafarah. Bila melakukan berkaitan dengan harta, maka cara untuk memulangkannya, cara untuk mengampunkan dosa berkaitan dengan harta adalah perlu dipulangkan. Jika tidak mampu untuk pulangkannya kerana kefakiran dia miskin, dia dah ambil, dia tergunakan barang orang, dia terambil barang orang, dah guna, dah habis guna, tapi dia tak mampu untuk pulangkan kerana kefakirannya, maka wajib ke atasnya meminta kepada pihak berkenaan untuk menghalalkan segala-galanya. Dah terguna, dah termakan, dah habis makan. Dulu dia pernah buat jahat pada orang lain, peras ugut. Sekarang dia dah dapat, dah Allah Taala berikan dia taufik untuk untuk bertaubat, tapi dia tak mampu untuk mengembalikannya balik. Sebab apa? Kerana kemiskinan dia. Maka kena jumpa balik orang yang pernah dia lakukan, dia ambil barang tanpa izin ni, dia ambil barang orang tanpa kebenaran ini, dia minta maaf, minta ampun supaya dapat dihalalkan, jangan disimpan. Kalau kan itu pun tidak mampu kerana berkenaan, kalau dia tidak boleh, misalnya orang tu dah meninggal dunia, nak jumpa minta maaf dah tak boleh dah, tapi orang tu dah meninggal, kerana orang tu dah meninggal dunia, hendaklah dia melakukan sedekah sebanyak mungkin, kan? Sedekah, asal boleh sedekah, beri sedekah, kan? Moga-moga dengan sedekah, jika perkara dengan sedekah itu, dengan sedekah tersebut, moga-moga dengan sedekah itu dapat menampung perkara yang pernah dia makan tanpa kebenaran. Jika perkara ni pun dia tak mampu, nak bersedekah pun tak mampu, maka perbanyakkanlah perbuatan kebaikan sehingga kan dalam penghitungan di hari kiamat nanti, kebaikan itu sudah memadai untuk menggantikan hak-hak yang bersangkut paut. Sebab apa tuan-tuan? Ada dalam satu hadis baginda Nabi SAW, baginda Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat radhiyallahu taala, tidak, kamu tahu tak siapa orang yang bankrupt, siapa orang muflis? Siapa orang yang muflis? Kan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum jawab, orang yang muflis, orang yang bankrupt ialah orang yang mana tidak ada harta badannya. Orang yang tidak ada dirham, tak ada harta. Bahkan kalau definisi kita hari ini, orang yang bankrupt ialah orang yang mana dia punya hutang dia melampau, lebih banyak daripada dia punya pendapatan. Kan terlalu banyak, tak mampu untuk dia membayar hutang-hutang dia. Ini orang muflis, kan? Orang yang muflis, orang yang bankrupt. Nabi SAW jawab, orang yang bankrupt, orang yang muflis yang sebenarnya ialah orang yang mana di akhirat nanti dia bawa amalan-amalan kebaikan, banyak amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebaikan yang telah Allah Taala terima dia, solat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, Allah Taala terima. Tapi dulu dia kat dunia, dia pernah hina orang lain, dia pernah cerca orang lain, dia pernah sakiti orang lain, dia pernah makan barang makanan yang haram, makan tanpa kebenaran, dia rampas barang orang lain, dia hina, dia ngumpat orang lain. Maka orang-orang ini yang pernah dia zalimi, ni zalim ni, yang pernah dia zalimi dulu di dunia ni, datang jumpa pada Allah SWT. Ya Allah, dia ni dulu dekat dunia dia pernah hina aku, dia pernah ambil barang aku tanpa hak, dia pernah buat zalim pada aku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil kebaikan-kebaikan yang mana yang penzalim tadi, orang yang bawa kebaikan-kebaikan tadi, dia akan, Allah Taala akan ambil kebaikan dia, dipindahkan kepada orang yang pernah dia zalimi. Kan ramai lagi kezaliman dia terlalu banyak sangat kezaliman yang buat, maka ramai orang datang tuntut, satu orang demi satu orang demi satu orang tuntut, kan? Maka habis semua kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang yang pernah dizalimi, habis tak habis lagi orang datang,
Tak habis lagi orang datang jumpa pada Allah SWT, minta, ya Allah, dia ni pernah zalim pada aku, dah habis dah kebaikan dia, maka ditukarkan dosa yang pernah orang yang pernah dizalimi itu dipindahkan kepada dia. Daripada dia datang bawakan kebaikan, bertukar menjadi dosa-dosa. Orang ni lah orang muflis. Maka daripada hadis ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama mengatakan, berpandangan, kalau kita dulu pernah melakukan kejahatan, kesilapan pada orang lain, pernah melakukan tak sengaja ataupun sengaja sekalipun, maka cara untuk mengkafarahkannya, tuan-tuan, melakukanlah sebanyak-banyaknya kebaikan. Itu sebabnya ada juga ulama mengatakan, kalau kita ni teringat yang mana kita pernah mengumpat orang lain dulu, pernah kita rampas barang orang, pernah terambil barang orang, kita tak jumpa dah orang tersebut, maka kita perbanyakkanlah amal, banyakkan istighfarkan, mohon ampun, doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya orang ini yang pernah kita terlakukan silap pada dia, moga-moga amalan ini menjadikan bahagian untuk orang tersebut. Kan dulu pernah ingat orang ni, pernah saya mengumpat dia, saya istighfar. Saya pernah terambil duit dia, saya sedekah untuk dia. Sedekahlah sebanyak-banyaknya. Moga-moga dengan amalan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita keampunan. Moga-moga amalan ini akan menjadi kafarah kepada kita di akhirat nanti. Dia akan jadi bayaran untuk segala kesilapan yang pernah kita lakukan. Itulah jalan yang perlu ditempuh oleh setiap individu yang bertaubat untuk mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Itu cara dia, kaifiat dia, cara dia. Kan mula-mula kalau boleh, kalau ada, kita boleh pulangkan balik barang dia. Kalau tak boleh nak pulangkan balik barang dia, kita pulangkan nilai dia. Kalau tak boleh nak pulangkan nilai dia kerana kemiskinan dan sebagainya, maka kita minta maaf pada dia. Kalau tak boleh minta maaf kepada dia, minta halal kepada dia kerana dia dah meninggal dunia, tak jumpa dah dia, kat mana dia, tak pernah jumpa, maka kita buatkan kebaikan, kita sedekahkan bagi pihak dia. Kalau tak mampu nak bersedekah bagi pihak dia, lakukanlah apa-apa kebaikan. Moga-moga dengan perkara ini Allah Ta'ala berikan kita ni sebagai kafarah, satu amalan yang boleh menggantikan balik keburukan yang pernah kita lakukan. Kemudian pohonlah kepada Allah Ta'ala dengan rendah hati, lahir dengan zahir dan batin, dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya Allah Ta'ala berikan, kan, Allah Ta'ala terima amalan-amalan kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan pihak-pihak berkenaan meredai kita pada hari kiamat. Dosa yang timbul kerana menzalimi orang lain seperti membunuh, memfitnah, hendaklah kamu memberikan kesempatan kepada walinya untuk membalas atau memaafkannya. Jika perkara ini tidak boleh dilaksanakan, kembalilah kepada Allah dan pohonlah dengan ikhlas agar yang bersangkut paut meredaimu pada hari kiamat. Kalau yang berkaitan dengan peribadi hingga menyebabkan kematian, kan, menyebabkan pembunuhan, kezaliman ini merosakkan diri dia, maka dia kena jumpa balik wali-walinya, pewaris-pewarisnya, minta maaf, kan, minta maaf. Ada juga orang tak mampu nak minta maaf, dia tak mampu nak minta minta keampunan, kemaafan daripada wali-wali dia, maka dia perlu kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga, dia perlu buat kebaikan demi kebaikan dengan sungguh-sungguh hati dia. Semoga Allah, dan dia mohon doa pada Allah Ta'ala, doa supaya orang yang pernah dia zalimi ni akan meredai dia pada hari kiamat. Adapun menzalimi perasaan orang lain seperti mengumpat, menuduh ataupun memaki, hendaklah kamu memberitahu kepada orang yang mendengar bahawasanya sesungguhnya dia telah berbohong, dia pernah mengumpat, dia pernah bohong. Hari ini, tuan-tuan, ada perkara-perkara, kadang-kadang kita nak bercerita mengumpat, dan satu lagi memfitnah. Fitnah ni dia menceritakan sesuatu perkara yang tidak benar, kan, perkara yang tidak benar mengenai seseorang. Mengumpat menceritakan perkara yang benar, tetapi orang tersebut tidak suka mendengarnya. Dua-dua perkara ini, tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala, adalah dosa. Tapi hari ini, tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala, kerana suasana yang ada hari ini, kadang-kadang kita bercerita dengan sesuatu benda kita tak sedar, kan, kita ingatkan kita nak sampaikan perkara yang hak, sedangkan kita tak tahu kebenaran dia. Lalu kita telah mengumpat orang tu, kita telah memfitnah orang tersebut, fitnah pula, kan. Ada tempat-tempat, ya benar, Imam Nawawi beritahu beberapa tempat yang mana dia boleh nak mengumpat, boleh untuk mengumpat. Tapi tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengumpat yang dikatakan oleh Imam Nawawi itu tersebut, mengumpat makna menceritakan perihal seseorang tu, ada masalah-masalah tertentu yang perlu diberitahukan. Contohnya orang nak buat report polis, dia nak pergi buat report polis,
maka dia perlu ceritakan keburukan orang yang dia repotkan, ataupun dia nak ubahkan keburukan orang tu, dia nak ubahkan orang ni dia melakukan keburukan, maka dia beritahu pada pihak-pihak autoriti, pihak-pihak yang bertanggungjawab, supaya apa, keburukan yang telah dilakukan si fulan itu dapat diubahkan. Contoh, dia pergi jumpa ketua kampung, kan ni kat hujung kampung tersebut ada budak-budak buat perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Kalau dia pergi seorang-seorang, dia tak boleh nak ubah, dia tak boleh nak perbaiki keadaan tersebut, maka dia pergi jumpa kepada ketua kampung, minta bantuan supaya apa, kita boleh pergi ramai-ramai, jumpa elok-elok ramai-ramai, kita dapat ubah kemungkaran tersebut. Ini terpaksa diceritakan untuk ubahkan jadi kebaikan. Ataupun dalam nak menyampaikan ilmu, orang ini menyampaikan perkara-perkara yang tidak benar, perkara-perkara yang salah, maka perlu diberitahu bahawasanya ni guru ni perkara yang disampaikan dia salah. Mana kesalahan tersebut perlu diberitahu supaya orang awam tidak terjerumus, tidak terikut dengan keburukan tersebut. Ataupun ada perkara-perkara yang dilakukan di khalayak ramai, benda buruk yang dilakukan di khalayak ramai, lalu boleh menjadikan, kalau dibiarkan boleh menjadi ikutan kepada orang ramai, maka perkara buruk ini perlu diceritakan, supaya orang ramai tidak mengikutinya. Ini tempat-tempat, contoh-contoh yang mana boleh kita nak ceritakan keburukan tersebut supaya boleh ada kebaikan disusuli. Kalau hanya kita jadikan sebagai halal telinga, kita duk ceritakan keburukan orang, ceritakan tentang mengumpat hal orang, hanya sebagai halal telinga, sembang-sembang kosong. Ataupun kita jadikan kita dalam kita bercerita hal orang tu, kita tak tahu pun kebenaran dia, ada fitnah ada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dosa lagi besar. Ini dosa lagi besar, yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia perlu minta ampun kepada orang yang mana pernah dikatakan. Dia kena cerita kepada orang ni, sebenarnya saya tak tahu pun kisah ni sebenarnya benar atau tidak, saya dengar-dengar je. Perkara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, cukup memadai seseorang itu dikira sebagai pendusta bila dia menyampaikan perkara apa sahaja yang dia dengar, tanpa dia tabayyun dulu, tanpa dia jelaskan dulu perkara ni perkara yang sebenar. Ini pun dikira dah sebagai pembohong. Moga Allah Taala ampunkan kita. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk kafarahkan dia adalah dengan mana? Dengan kita beritahu kepada orang yang kita duk sembang-sembang tadi, kita kata perkara ni bohong, perkara ni tidak benar, saya salah, saya tak tahu kebenarannya, ataupun perkara yang kita umpat ini perkara tak sepatutnya kita cerita. Dan setelah itu minta maaf kepada orang yang mana pernah kita umpat dia, pernah orang yang mana kita fitnah dia. Tetapi jika perkara ini tidak dapat dilakukan kerana khawatir berkenaan dia akan marah, kalau kita cerita nanti dia marah, ada fitnah lain pula, perkara yang lebih besar lagi akan berlaku, kan? Ada perkara-perkara lebih besar lagi. Kalau kita cerita yang mana kita pernah fitnah dia, ada perkara lain lagi akan timbul. Maka mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala meridaimu, Allah Taala ridha kita. Setelah itu lakukanlah kebaikan sebanyak-banyak mungkin sebagai gantian kepada hatinya yang sakit, serta perbanyakkanlah membaca istighfar untuk pihak berkenaan, mohon ampun kepada orang yang pernah kita lakukan kesilapan kepadanya. Jadi ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, kan, kafarah, bagaimana kita nak menutup akan keburukan kesilapan yang mana kita pernah lakukan pada orang lain ni tuan-tuan. Sebab apa tadi Imam Ghazali rahmatullah alaihi kata berkenaan dengan orang lain ni lebih susah lagi. Kerana apa? Dia tidak bersangkut paut kepada Allah Taala sahaja. Kalau dengan Allah Taala cukup kita mohon ampun pada Allah, dah memadai dah. Tetapi dengan orang lain ni tuan-tuan, dia tak cukup dengan kita mohon ampun pada Allah Taala. Sebenarnya perkara pertama sekali kita kena minta ampun kepada orang tu. Kalau kita tak dapat nak mohon ampun kepada orang tersebut, maka kita kena perbanyakkan kebaikan demi kebaikan. Moga-moga kebaikan itu Allah Taala terima, dan kebaikan tersebut Allah Taala jadikan dia sebagai tebusan kepada kita untuk kita minta kepada orang yang pernah kita zalimi ni, kita pernah sakiti ni, dapat keampunan. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah SWT, moga Allah Taala berikan kita ni kekuatan sentiasa berjaga-jaga, menjauhi maksiat, menjauhi kemungkaran, menjauhi perkara-perkara yang buruk, lagi-lagi perkara yang berkaitan dengan saudara-saudara Islam kita yang lain. Moga Allah Taala berikan kita kekuatan untuk sentiasa taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengkafarahkan, kita perbanyakkan kebaikan-kebaikan
Moga-moga dengan kebaikan ni Allah Ta'ala tutup segala dosa-dosa kita, Allah Ta'ala berikan kita keampunan. Saya rasa sampai sini sahaja tuan-tuan. Moga yang baik ini datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.